Inilah takdir Allah yang Allah tetapkan kepada kita dalam perjalanan kita belajar ilmu, mengenal Allah dan menghayati kewujudan Allah dan menyempurnakan kehambaan kepada Allah. Maka Imam Ar-Salam dalam penutup ni, beliau mengatakan, Al-khalqu hijabun wa anta hijabun. Al-khalqu, makhluk ciptaan Allah itu, hijabun, adalah hijab. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urus setia Jawatan Kuasa Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan semuliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah untuk pagi ini fasal yang ke-25, ya, kesimpulan dan penutup. Ya, kesimpulan dan penutup. Kita harap-harap hari ini kita dapatlah insya-Allah, ya, dapat khatam hari ini dengan berkat Ramadan. Hari ini Ramadan yang keberapa, ya? Yang keempat. Ya. Hari Jumaat, bulan Ramadan. Inilah takdir Allah yang Allah tetapkan kepada kita dalam perjalanan kita belajar ilmu, mengenal Allah dan menghayati kewujudan Allah dan menyempurnakan kehambaan kepada Allah. Maka Imam Ar-Salam dalam penutup ni, beliau mengatakan, Al-khalqu hijabun wa anta hijabun. Al-khalqu, makhluk ciptaan Allah itu, hijabun, adalah hijab. Wa anta, dan dirimu juga, diri kamu juga, hijabun, adalah hijab. Okey, ya? Apa makna makhluk ini hijab? Kita baca nota kaki angka 126 tu. Iaitu makhluk. Baik, saya ulang lagi sekali. Apa maksud makhluk? Takrif paling mudah makhluk ialah yang dicipta. Makhluk, isim maf'ul, yang dicipta. Tapi kalau kita terjemah lagi secara mudah juga, apa makna makhluk? Selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk, Allah pencipta. Selain Allah yang dicipta. Okey, ya? Selain Allah itu makhluk. Maka segala dan semua selain Allah itu yang dinamakan makhluk itu adalah tabir, atau bahasa Arab disebut hijab. Bahasa Melayu kita disebut tabir. Yang menutupi dirimu daripada menyaksikan hakikat bahawa dirimu sebenarnya diciptakan untuk berhubungan dengan Allah. Berhubung kepada Allah. Bukan kepada mereka, kepada makhluk. Ya, melainkan di saat kita berinteraksi atau berhubung dengan makhluk, hanya dalam rangka untuk berhubung kepada Allah melalui mereka. Ini jelas ayat ni, ya. Jadi kadang-kadang kita terdinding dengan segala makhluk yang ada. Siapa dia? Alam ini makhluk. Anak isteri kita makhluk. Kadang-kadang kita terdinding daripada berinteraksi dengan Allah, atau terhalang. Itu bahasa yang lebih mudah nak faham. Terhalang hubungan kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah, pandangan kita kepada Allah melalui makhluk kita. Kadang-kadang kita ni terhalang dengan isteri, terhalang dengan suami, terhalang dengan anak-anak. Akhir sekali sibuk dengan isteri, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan suami. Akhir sekali lupa pada Allah. Lalai dari Allah. Jauh dari Allah. Betul, ya? Betul lah. Gitulah. Kadang-kadang kehendak anak-anak, terpaksalah kita keluar daripada rumah. Kita nak baca Quran tadi kan. Kita nak tadarus. Tapi anak-anak nak beli kasut baru. Sebab tu alhamdulillah sekarang ni kita dah mula diberi anugerah oleh Allah kebijaksanaan. Beli awal-awal bulan Rejab, bulan Syaban tu. Beli awal-awal. Ke nanti tak fresh pula. Tak mau kasut raya. Tak ada lah. Beli awal-awal. Baju tu nak buat apa pasal beli. Rejab, Syaban beli. Ramadan dah. Satu lagi. Minta maaf, ya.
kadang-kadang kita nak buat baik, betul. Maka kita pun buatlah apa-apalah program untuk anak yatim kan. Jadi kita nak suruh dia gembira, kita bawa dia ke pusat-pusat membeli belah di waktu malam. Faham tak? Dahlah kita jauhkan dia dengan rumah Allah di waktu malam, kita jauhkan diri kita. Bukan salah tak? Tak salah, tapi ada sesuatu yang ini yang kita nak faham. Ada makhluk yang menabirkan kita, menghalang kita, menjarakkan kita daripada Allah. Jadi tolong faham betul-betul, di saat kita berinteraksi dengan Allah ni sebenarnya, kita jadikan makhluk yang ada ni sebagai yang membantu kita mendekatkan kepada Allah. Jadi, boleh beli pakaian untuk anak-anak yatim. Tapi jangan bawa dia ke waktu-waktu malam. Sepatutnya waktu malam tu waktu dengan Allah. Waktu siang tu waktu dengan makhluk. Siang tu Allah suruh kita bekerja. Boleh bekerja tak? Puasa ni boleh bekerja. Kerja macam biasa. Sekolah macam biasa. Malam kita dengan Allah. Tapi di saat malam kita dengan Allah, kadang-kadang makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita itu menjadi tabir. Tapi jangan salahkan makhluk itu. Ni pasal you lah ni, I lewat solat ni. I pasal you lah, I tak dapat datang masjid. Bukan begitu, salah kita. Kerana kita terhalang dengan diri kita sendiri kerana sibuk dengan makhluk. Itu alasan. Jangan salahkan dunia. Ni dunia lah ni buat saya ni hilang ingatan ke apa. Hilang ingatan maksud dia lain. Hilang hubungan saya dengan Allah. Tak. Boleh faham insyaAllah ya. Jadi saya ulang balik ayat dia. Makhluk ini tabir yang akan menghalang atau menutupi dirimu daripada menyaksikan hakikat bahawa dirimu sebenarnya dicipta untuk berinteraksi dengan Allah. Apa tujuan kita dicipta? Tolong ingat. Tujuannya adalah untuk kita berinteraksi dengan Allah. Bukan dengan makhluk yang ada ini. Tapi melainkan makhluk yang ada ini untuk menghubungkan kita kepada Allah melalui mereka. Baik, akhirnya kamu dicipta untuk hubunganmu kepadanya, kepada Allah. Akhirnya fahamlah, itu maksudnya. Fahamlah, buatlah kesimpulan dan penutup hari ini. Kesimpulan bahawa kamu, diri kita ni dicipta untuk hubungan kita kepada Allah. Melalui apa hubungan kita pada Allah? Melalui ibadah. Apa ibadah itu? Lagi sekali nak tanya. Ibadah tu cara berinteraksi dengan Allah. Bukan sekadar ibadah tu solat, ibadah tu puasa, ibadah tu baca Quran. Iyalah, fahamlah yang tu, tak perlu hurai dah yang tu. Tapi baca Quran tu kenapa? Baca Quran tu lah cara berinteraksi dengan Allah. Solat tu kenapa? Solat tu lah cara berinteraksi, berhubung dengan Allah. Maka saat kita solat, kena ingat, kita ni sekarang ni sedang berhubung dengan Allah. Sedang bermuamalah dengan Allah. Kalau baca Quran, sedang bercakap dengan Allah. Sedang berbicara dengan Allah. Maka ketika itu, tumpuan kita bukan sekadar perintah itu semata-mata. Tumpuan kita bukan sekadar membaca Quran semata-mata, tapi sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, makhluk menutupimu. Namun, kadang-kadang tak sampai ke situ. Faham kita dan rasa diri kita. Kenapa? Kerana makhluk itu menutupimu daripada hakikat itu. Lalu kamu lalai dalam interaksimu kepada Tuhanmu. Duk solat pun lalai lagi. Duk solat pun ingat makhluk lagi. Ini masalah saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Masalah kita semua. Bila nak selesai, dekat dah ni nak selesai ni, nak tutup dah ni. Nak selesai ni. Ini penutup ni. Lepas ni, wallahu alam lah, tak tahulah macam mana. Pandai-pandailah bawa diri. Ya, bukan salah ibu mengandung, salah diri membawa nasib. Baik. Ulang balik. Lalu kamu lalai daripada interaksimu kepada Tuhanmu dengan kesibukan berinteraksi kepada mereka. Mereka ni kembali kepada makhluk. Sama ada makhluk tu makhluk yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak bernyawa. Kadang-kadang kita sibuk dengan makhluk yang tak bernyawa. Betul? Sibuk dengan telefon ni. Makhluk yang tak bernyawa. Betul ya? Ada nyawa ke ni? Wallahu alam lah. Tapi kadang-kadang keluar suara ni. Kadang-kadang ni. Jangan main-main. Keluar suara. Kita pun duk sibuk dengan suara dia. Ya? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan terleka. Bukan dia yang salah, kita yang salah. Allah. Sebab tu akhirat nanti Allah tak tanya dia, Allah tanya kita.
Allah tak tanya ni Allah tak tanya ni. Allah tanya kita. Dengan kesibukan berinteraksi kepada mereka. Mereka tu makhluk, saya sebut tadi, sama ada bernyawa atau tidak bernyawa. Kadang-kadang ada orang ni sibuk dengan makhluk bernyawa, sibuk dengan ayam. Sibuk dengan kucing. Yang tu. Kucing pula duduk dalam aircon. Jaga dia punya makan minum dia kena ada standard, bukan makan minum tak boleh ni ustaz. Kalau ustaz bela kucing yang ni kalau makan yang ni dia menggugurkan bulu dia. Yang ni dia menahankan bulu dia cantik yang ni. Lepas tu kena ada vitamin dia ustaz. Orang rumah saya ada masa ni saya kata bagi semua kat orang. Tinggal seko je lagi. Yang tu pun tunggu masa saya nak suruh bagi kat orang. Betulan dia tak datang hari ni. Mudah saya cakap. Sibuk dengan makhluk. Tapi tak apalah, okeylah. Saya kata tak salah tau. Jangan salah faham ni. Salah tak? Habis kucing-kucing saya kat rumah tu macam mana? Pandai-pandailah. Buat keputusan. Tak salah. Cuma jangan sampai sibuk. Ya. Kita ni nak makan berkira tau. Nak makan tengok, ya Allah nak makan ke tak nak makan. Nak makan. Ingat kat saudara Islam dengan kita tu kan. Tapi kucing kita, subhanallah, mahal makanan dia. Baik bagi, tak apa, setakat tu dululah. takut terasa pula kan. Allah, ramai orang tak dapat makan. Tapi tak salah tahu pela kucing tu, jaga dia baik-baik. Mungkin dia doa pada kita tiap-tiap hari. Mungkin kita masuk syurga dan sebab jaga dia. Ya, mana bukti dah ada orang masuk syurga sebab seekor anjing. Bukan kucing, anjing. Bukan salah, tapi jangan diri kita tu. Yang masalahnya diri kita. Sebagaimana kamu juga lalai daripada menyaksikan sifat rahmat dan kasih Allah kepadanya dalam segenap kehidupan. Jangan lalai daripada kasih dan sayang Allah kepada kita dan kepada semua makhluk. Sebenarnya saya ulang balik lagi sekali ya, walaupun dah banyak kali ulang. Allah ni dia cipta kita dengan kasih sayang. Kerana kita ni umat kekasih dia. Dia bukan tak sekali-kali dia nak bebankan kita. Ayat suratul Baqarah 185 kan, Syahrul Ramadan, panjang ayat ni bawah tu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Lah tak ingat-ingat lagi ke ayat bulan Ramadan ni? Ayat bulan Ramadan. Hafal lah ya, kalau tak hafal pun okey juga. Allah Ta'ala ni yurid, dia berkehendak. Yuridullah, Allah berkehendak kepadamu untuk memudahkan kamu. Wala yuridu bikumul usra, dan dia tidak pernah sekali-kali ingin menyusahkanmu. Maka dia suruh puasa ni, dia nak suruh mudahkan kita. Kalau kita panjang umur, di saat suatu ketika nanti dah dekat dengan kiamat, Dajjal datang, dia akan buatkan kemarau, makanan tak cukup. Orang yang tak pernah puasa ketika tu tahulah betapa dahsyatnya. Tapi kita dah pernah puasa, alhamdulillah ketika itu mudah. Maka sekarang ni Allah sedang melatih kita untuk memudahkan kita. Okay, ya? Maka Allah sakitkan kita. Bukan Allah nak menyusahkan kita, nak memudahkan kita. Tujuan apa Allah sakitkan kita? Allah nak buang segala dosa-dosa kita. Maka ringanlah tubuh badan kita daripada beban dosa. Tu kena ingat tu ya. Itulah semua kasih sayang Allah. Lah saya selalu ulang. Tak boleh bayang. Banyak kali dah nak ulang, tapi biarlah nak ulang pula. Sebab kesimpulan dah ni. Kesimpulan dah. Lepas ni tak akan diulang-ulang lagi. Okey ya. Tak boleh bayang. 50 solat jadi 5. La haula wa la quwata illa billah. Jauh tu. 5 tu pula. Bukan 5 rakaat setiap satu. Ada 2, ada 3, ada 4. Tak lebih 5 pun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Tak tahu nak cakap apa kecuali berselawat kita kepada kekasih Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Allah bagi itu? Bukan sebab kita, sebab kekasih dia. Tapi dengan sebab kekasih dia tu, maka dia Allah juga mencintai dan mengasihi kita. Maka hargailah kasih dan cinta Allah kepada diri kita dengan melatih diri kita juga membalas cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta supaya Allah bagi pada kita rasa cinta dan kasih kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan sebab dialah Allah, dengan sebab dialah Rasulullah, maka hari ini apa yang kita dapat? Kasih sayang dan cinta Allah. Okey, perenggan kedua. Bukan perenggan, rangkap. Wa anta hijabun
kamu juga kena faham, diri kamu sendiri juga adalah hijab. Kadang-kadang kita dah boleh kawal, tak terkeliru, tak terlalai, tak terlupa, tak terhalang kita dengan makhluk-makhluk lain. Ada orang kan, dia mesyuarat, tapi ada orang, dia duduk mesyuarat. Azan dia keluar. Ni orang biasa ni. Bos dia kata, kenapa buat macam tu? Tak boleh tuan, saya masa solat saya kena pergi. Kalau you buat lagi, I buanglah tuan. Saya tak kisah, Allah ada. Ni ada orang macam tu. Maknanya, sampai tahap dia hebat ni. Dia tak peduli bos dia tak peduli mesyuarat. Yang dia peduli adalah Allah sudah panggil dia. Okey ya. Ada di masjid-masjid dia tulis apa? Panggilan Allah itu adalah segala-galanya. Utamakan panggilan Allah, seruan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang dia duduk. Memang Nabi macam tu. Nabi duduk dengan isteri dia kan. Di banyak kali kita dah tahu dah ni. Duduk dengan isteri dia. Azan, dia tinggal. Terus dia pergi ke masjid. Tinggal duduk sembang. Cuba tuan-tuan buat sekali. Nak tengok isteri kita. Dia, abang, saya ni gini-gini. Kita ni macam mana ni? Raya dekat dah ni. Azan, tinggal dia. Tinggal dia. Tak ada. Tinggal dia. Kita bincang lepas daripada solat. Tapi bagi tahu elok-elok dah azan tu. Saya pernah kena dengan anak saya sekali. Masa tu dia umur 5 tahun. Baba, dah azan. Yalah, kalau azan, kenapa pula? Lah pergi solat lah, dia kata. Kena. Kita tanya dia, dah azan kenapa? Yalah, kenapa? Apa tahu tanya, pergi solat lah. Baik. Kita pun bangun pergi. Tinggal dia. Itulah ya, benda-benda yang kita kata, kadang-kadang dengan makhluk kita boleh selesai, tapi kadang-kadang dengan diri kita sendiri. Macam mana kita nak lawan diri kita sendiri? Kita tu tengah buat kerja, penting kerja kita ni. Tak berkait dengan siapa-siapa pun. Ketika itu berdengar azan. Macam mana? Jadi disebut di sini, kamu ialah tabir yang menutupi pandangan mata hatimu daripada menyaksikannya pada kehambaanmu kepadanya. Baik, makhluk tadi, dia dinding kita pada zahir. Dia menghalang kita pada zahir. Adapun diri kita menghalang batin jiwa kita dalam berinteraksi pada Allah. Kadang-kadang kita mementingkan diri kita daripada hati, diri zahir kita tahu. Daripada hati kita berinteraksi dengan Allah. Boleh beza. Makhluk, dia halang kita secara zahir. Kerana kita berinteraksi dengan makhluk secara zahir. Kadang-kadang diri kita ni, dia menghalang hati kita. Menghalang hati kita daripada apa? Daripada hati kita menyaksikan Allah, daripada merasai kehambaan, ataupun dipanggil apa? Menjiwai perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tolong hati-hati kehendak diri berbanding dengan kehendak Allah. Kita ada kehendak kita kan? Nak makan, nak minum, nak pakai, nak berjalan, nak berehat, nak bergembira, nak berhibur. Ketika itu bagaimana hati kita dengan Allah? Berhibur tak salah. Tapi jangan sampai hati kita itu sudah lalai daripada Allah. Dengan sebab kita yang nak berhibur. Okey ya? Yalah Ustaz, saya nak hibur tu, nak hiburkan hati kita lah. Yalah, hiburkan hati tu. Jangan sampai hiburkan hati dengan cara hati jadi lalai dari Allah. Boleh dengar lagu? Boleh. Dengarlah lagu-lagu apa yang tuan-tuan apa rasa itu kan, rasa senang. Saya kadang-kadang saya dengar juga. Dengar. Tapi dengar tu, adakah dia sudah membawa kita kadang-kadang main game kan? Main game. Tuan-tuan perempuan pernah main game? Pernah tak? Tak pernah ya? Baguslah akak ni. Mainlah. Pelik ni. Ni. Main. Game. Main game. Banyak game dalam ni. Main game. Kita cubalah try. Tapi alhamdulillah kadang-kadang bila mana kita berkat guru kita kan, berkat zikir, berkat guru, berkat ajaran, berkat ilmu, berkat amal, itu bukan berkat diri kita, berkat mungkin mak ayah kita doa kita, sahabat-sahabat kita doa kita main. Dah, kamu ni dah lebih dah ni. Delete balik. Delete. Dah, cukup lah. Maknanya alhamdulillah hati kita okey. Cuba. Tapi kalau orang azam pun makin rancak, tu maknanya yang tu memang dah bahaya. Cuba tengok anak kita. Kadang-kadang dunia sekarang, anak-anak tu kan, main game boleh? Boleh. Tapi azan, stop, pergi ambil wuduk, terus pergi masjid. Semayang kat rumah dah? Tak.
Pergi masjid. Yang laki-laki. Bolehlah. Sikit-sikit kan. Dunia dia hari ni. Apa lagi? Dengar lagu. Boleh? Boleh. Dengar lagu. Cuba tengok hati kita tu. Ke arah lagu itu atau ke arah ingat Allah. Ada lagu-lagu dia lagu apa? Lagu ketuhanan. Pasal tak? Ada lagu-lagu ketuhanan. Cuba kita perhati lirik-lirik yang zaman dulu. Lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Ada lagi yang awal-awal lagi. Cuba tengok sebab pakar lirik yang buat tu. Nama apa? Absah Hassan kan? Buat tu. Saya ingat ni. Ni hebat dia ni. Dia tulis lirik itu memang lirik-lirik lagu ketuhanan. Kita pun dengar. Makin membawa kita kepada Allah. Yang tu boleh dengar. Tapi kalau kita dengar apa? Ya. Saya pun tak ingat juga. Saya dengar tapi saya tak pernah hafal. Setakat ni saya hafal lah yang sikit-sikit tu tapi tak pernah hafal satu lagu, tak pernah hafal. Sebab saya dulu kalau dapat tahu pada mak memang habislah. Mak saya dulu memang pantang dengar lagu. Akhir sekali tahu cara nak dengar lagu. Buat-buat tidur. Buat-buat tidur, selimut, letak radio bawah ni, tutup dengan kain, dengar buat tidur. Dengar gitu lah. Itu pun pasang paling kecil tu. Tapi kalau dapat tahu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mak saya ni cerita sikit. Batu tak pernah hafal lirik. Hafal kita duduk tengah menyanyi, dengar kat dia habis. Dulu dia tengok saya solat. Dia kata solat. Saya pun solat. Darjah 3 ke darjah 2 je saya. Dia tengok saya solat rupanya. Kita ni tengok mak dia. Sama lah kita dulu ya. Rupa-rupanya dia tengok, dia pun datang balik, dia kata dah solat. Dah. Betul ke? Betul. Solat macam mana? Bukan solat macam ayam tadi, ayam batuk padi. Ya. Dia pun keluar, dia ambil lidi yang ni kan, yang besar ni lidi tu. Dia kata duduk. Lidi yang siapa tu? Saya ingat lagi, tebal ni, besar ni. Dia pukul saya sampai kecil ni. Dia kata apa? Tak ada adab dengan Tuhan. Itu. Tak ada adab dengan Tuhan. Tu. Saya ingat sampai sekarang. Yang tu solat. Solat cepat. Kena pukul sampai tahap tu kerana tak ada adab dengan Tuhan. Dengar lagu, saya kata memang matilah. Saya kata, kalau solat salah pun macam tu kena, saya pun fikir, kalau aku dengar lagu yang dia dah cakap jangan, memang mati ya. Tu mak. Sudah. Allah. Tapi dengan sebab dia didik kita macam tu lah. Hati kita dengan Allah. Yang tu lah. Okey, kita teruskan sini. Nanti tak kesimpulan, tak penutup pula ni. Baik, wal haqqu laisa bimahjubin. Ini tahap yang kedua. Bebaskan diri kita daripada terhijab dengan makhluk, bebaskan diri kita daripada terhijab dengan diri kita sendiri sehingga melalaikan diri kita, hati kita daripada Allah. Kerana apa? Wal haqqu, al haqqu di situ merujuk kepada hak. Apa makna hak? Allah. Tuhan al-haqq. Wal haqqu ni kadang-kadang tengok ayat. Kadang-kadang kita terjemah al-haqqu adalah kebenaran. Lawan dia al-batil. Tapi dalam bab tauhid, bila mana disebut al-haq, dalam bab tauhid itu adalah Allah, Tuhan yang maha benar. Laisa bimahjubin, tidak pernah dihijab. Okey, Allah Taala dia tidak dihijab atau dia tak terhijab, dia tak terdinding. Dia nyata, dia jelas, dia terang. Allah dia adalah Tuhan yang az-zahir. Huwal awwalu wal akhiru waz zahir. Dia Tuhan yang maha awal, dia Tuhan yang maha akhir. Dia adalah Tuhan yang maha zahir. Apa makna zahir? Terang dan nyata lagi jelas. Habis kenapa tak nampak? Yang tak nampak kerana kita terdinding tadi dengan makhluk-makhluk, duk sibuk dengan makhluk. Tak nampaklah dia. Dan duk sibuk dengan diri kita, maka tak merasailah dia. Sedangkan dia ni tidak pernah dihijab, dia nyata, dia jelas. Habis kenapa tak nampak dia nyata, dia jelas? Bukan masalah dia. Dia sudah nyata dan jelas. Masalah kita lah. Ni kita nak belajar. Macam saya pernah buat biasa tu kan. Beli garam, rasa tak masin. Tu masalah garam ke masalah apa? Masalah lidah. Nanti kenapa garam ni tak masin dia? Beli yang lain lah, pergi beli lain.
Pergilah beli garam yang lain pun rasa-rasa tak masin juga. Kenapa? Kerana bukan masalah garam, masalah lidah. Jadi bukan masalah Allah sekarang ni kalau sesiapa yang tidak menyaksikan Allah dan tidak merasai wujud Allah. Kerana apa? Tuhan Allah adalah laisa bimahjubin, dia tidak dihijab. Okey, kenapa? Kita baca ni nota kaki tu. Bukan makhluk yang menghijab Allah. Kerana keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah tidak ditutupi oleh sekerdilan makhluk apapun. Dia gini, Allah tu Tuhan yang maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Tiba-tiba makhluk yang ada ni menutup Allah. Tak mungkin. Allah sudah, maksudnya apa? Maksudnya Allah sudah lemah dengan makhluk sehingga ditutup oleh makhluk. Tidak begitu, jangan faham begitu. Okey ya? Jadi Allah itu Tuhan yang maha nyata dan jelas. Contohlah, kita kata, ada satu kitab tu, kitab hikam. Tak apa, kalau kita duduk di sebelah kawan kita tak merasai keberadaan kita. Adakah masalah kita ataupun masalah kawan kita? Masalah kawan kita lah. Sebab kita ada di tepi dia. Tapi dia pun dah setengah jam dah. Bila ada kat sini? Masalah ni dah kena angau ke kenapa? Tak tahulah. Maknanya masalah dia. Sama juga kita. Kita duduk dengan kawan kita dah berjam-jam. Tu sedar tak ada orang sebelah? Tak. Kita baru sedar. Kita tahu kan, maknanya Allah itu jelas, Allah itu dekat. Allah ni bukan setakat dia tu zahir, dia tu dekat. Kan ada ayat suratul Baqarah tu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, bagi tahu kepada hamba-Ku fa inni qarib, aku dekat. Mana Allah tu pertama dia zahir, yang kedua dia dekat. Yang ketiga wahwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Habis kenapa tak nampak juga? Nampak dengan mata hati tau, bukan nampak dengan mata zahir. Kenapa sampai dalam solat pun lupa juga, lalai juga? Kenapa? Kerana kamu sedang bermasalah sebenarnya. You ada masalah tak? Tak ada. Habis solat tak khusyuk, masalah lah tu. Nak tunggu masalah apa yang lebih besar daripada itu? Kita ni kadang-kadang okey je. Okey apa? Sembahyang pun lalai. Tak ada masalah. Tak ada masalah apa? Sembahyang pun lewat-lewat. Sebab tu kadang-kadang kita rasa masalah tu kalau tak dapat makan baru masalah. Tak dapat tidur baru masalah. Solat tak khusyuk, okey biasa. Ni benda-benda ni. Okey, baik. Wa muhtajibun ankabika. Ni kena cepatkan sikit ni. Namun dia, Allah, Tuhan yang maha benar, bertabir daripadamu dengan dirimu. Apa maksudnya? Tadi saya tak baca. Namun kamu, jika masih tidak dapat menyaksikan Allah, berarti kamu tidak, muka surat 74, kamu tidak menghadapkan wajah hatimu kepadanya. Dan tidak mencarinya dalam kehidupan melalui kehambaan dan ketauhidan. Rupa-rupanya kenapa kita tidak dapat melihat Allah? Kerana wajah hati kita selalu kita hadapkan ke lain. Maka kena sentiasa melatih diri kita, hati kita sentiasa menghadap Allah. Sebab tu kita ulang balik, kita solat, kiblat solat itu ada dua. Satu Kaabah. Kaabah tu kiblat jasad. Kiblat hati adalah Allah. Boleh ya? Kita ada zahir, ada batin. Zahir kita jasad. Maka jasad ni daripada muka kita, badan kita, diri kita ni menghadap betul-betul Kaabah. Itu kiblat jasad. Tapi hati dengan Allah. Maka kita ada dua muka. Satu muka zahir ni, satu lagi muka hati. Muka zahir ni ada mata, muka hati ni, wajah hati ni juga ada mata. Maka wajah zahir ni memandang ke Kaabah, wajah batin kita, hati kita memandang kepada Allah. Tapi dah hati kita memandang kepada selain Allah. Ya, hatiku sentiasa memandang dirimu. Ini yang masalahnya. Ya, dirimu makhluk. Baik. Kemudian disebut lagi macam mana? Wa muhtajibun anka bika
Dia, iaitu Allah, bertabir daripada dirimu dengan dirimu. Apa maksudnya? 129 tu. Iaitu jika kamu masih tidak menyaksikan Allah dalam segenap kehidupanmu, atau kamu masih lalai terhadap penghayatan kehambaan, bererti kamu sebenarnya masih terhijab dengan dirimu sendiri. Kerana membesarkan nilai dirimu lebih daripada nilai kehambaan kepada Allah. Ini yang satu masalahnya. Besarkan diri sendiri daripada besarkan nilai perhambaan kepada Allah. Allah. Susah juga kita nak cakap kan. Benda yang sering berlaku pada kita. Antara tidur dengan nak bangun malam. Tidurlah. Itu kita dahulukan diri kita. Padahal bangun malam itu dengan Allah, tidur tu dengan diri kita. Walaupun Allah izinkan untuk kita tidur, tapi katakan cinta pada Allah. Katakan rindu kat Allah. Katakan nak dekat dengan Allah. Macam kita bercinta dan berkasih sayang lah. Ya. Tiba-tiba kita kena pentingkan kekasih kita lah. Penat ni, tapi dah kekasih ajak kita untuk kita berjalan-jalan, temankanlah dia. Betul kan? Jauh ni nak pergi, tak apalah, dah kekasih nak pergi, bawa je lah. Kata kasih. Jangan berkira. Dah tengah malam ni, jangan cakap tengah malam ke tengah siang ke. Bawa dia nak pergi, bawa, cari makanan apa dia nak makan apa. I rasa nak makan ni lah. Oh tak apa, okey. Tapi dah pukul 3 pagi ni, Bi. Tak apa, jangan risau. Kan? Jangan risau. I untuk you jangan risau. Kan dulu kan I dah janji segala-galanya. I bukan kisah sangat pukul 3 pagi, yang pentingnya you boleh makan. Pukul 3 pagi dia nak makan roti canai banjir. Tak apa. Tak ada masalah. Kedai banyak 24 jam. Jangan cakap, Bi, I nak makan roti canai banjir lah. Tengok jam pukul 3 pagi. Biasa cakap apa? Kalau suruh tidur okey lagi. Suruh tidur. Tidur je dulu, besok lah. Suruh tidur. You ni nak mati ke? You ni apa ni? Yang tu. Buat tabiat ke you ni? Apa lah, tadi cakap kasih. Gitulah kita dengan Tuhan. Allah sedarkan kita 3 pagi. Baru pukul 3 pagi ni, sikit lagi lah. Itulah masalahnya. Mementingkan diri, mementingkan nilai diri daripada Allah. Ni yang memberi masalah sebenarnya. Sebab tu kita ni kan terhegeh-hegeh kan. Terhegeh-hegeh maknanya, kalau Imam Syafi'i ni hari keempat ni kan, Imam Syafi'i ni, Imam Abu Hanifah sama. Imam Abu Hanifah ni sama. Kalau bulan Ramadan, siang sekali, malam sekali dia khatam. Maknanya hari ke-8 ni dah berapa kali? Kali 2. Dah 8 kali khatam. Itulah cinta dia kepada Allah. Boleh bayang tak? Okey. Kemudian yang sikit lagi, wa anta, dan kamu mahjubun anka bihim. Sedangkan kamu pula dihijab daripada hakikat dirimu sendiri dengan mereka, dengan makhluk. Okey. Muka 1 tu tak payahlah. Yang selepas tu, fanfasil anka tashhadhu wassalam. Tu dah habis. Fanfasil, apa makna fanfasil? Maka berpisahlah daripada diri kamu. Jadi sekarang ni kita kena belajar apa? Pisahkan diri kita daripada diri kita. Ini bahasa yang terlalu amat dahsyat. Kita boleh berpisah dengan kekasih kita, tapi takkan mungkin kita berpisah dengan diri kita sendiri. Tapi itulah hakikatnya. Diri yang mana? Diri yang lalai daripada Tuhan kita. Sebenarnya begini. Sebenarnya kita tanya balik. Tahu tak? Kita ni betul kan? Betul kan ya? Pukul 12 habis kan? Lain macam juga rasa dia. Alhamdulillah. Tapi nasib baik saya hari ni kan. Masjid yang saya tazkirah Jumaat tu, dia kata dia tangguh hari ni. Alhamdulillah. Tidak, itulah. Jadi dia tangguh. Okeylah, dia tangguh. Rezeki tengok kat sini nak khatam hari ni. Oh, subhanallah. Saya kalau tangguh kuliah saya suka. Penat.
Kalau tengok mesej Ustaz, kita tangguh dulu. Alhamdulillah. Oh, penat lah. Penat. Kenapa penat? Sebab tak ada cinta. Yang tu. Kerana cinta tak pernah memenatkan. Itulah nak cakap yang tu je lah. Baik. Faham Fasil? Maka bebaskan dirimu daripada dirimu. Tuan-tuan ingat lagi tak? Siapa diri kita yang sebenar-benar diri kita? Ya, tak, bukan yang tu. Diri kita sebenarnya adalah dalam tu. Diri kita yang sebenarnya adalah roh. Jasad ni adalah sangkar. Ibarat kalau burung, yang burung yang dalam sangkar itulah burung. Yang tu sangkar. Jadi jasad ni ibarat sangkar. Yang sebenar-benarnya diri dalam, roh tu. Jadi maksudnya kamu pisahkan dirimu daripada dirimu, iaitu diri batinmu yang sebenar-benar dirimu itu kamu pisahkan daripada jasad zahir ni. Maksudnya pisahkan bagaimana? Jangan terlalu ikut dia. Jangan terlalu memberi kehendak dia. Jangan terlalu mengikut dia dan mengikut segala kehendak dia. Kenapa? Kerana dia dah selama ni yang menghijab kamu daripada Tuhanmu. Sepatutnya diri dalam ni puasa, tapi dah diri zahir nak makan, makan. Patutnya diri dalam ni nak bangun malam, tapi diri zahir ni nak tidur, ikut dia. Itulah maknanya kamu pisahkan dirimu daripada dirimu. Jangan terlalu ikut diri zahirmu. Kerana dirimu yang sebenarnya adalah ruh kamu, diri batin kamu. Kan saya ulang balik sebab masa okey lagi ni. Wassalam habislah tu. Wassalam habislah tu. Cuma lampiran rumusan risalah. Yang tu baca sendirilah. Kan lampiran tu sekadar lampiran rumusan tu bacalah. Kita ni wassalam dah ni. Tak nak dah. Tapi bolehlah saya baca sepatah lalu. Kalau sempat, tak sempat tak ada masalah dah. Saya ingat saya cerita dulu. Saya masih ingat guru saya dia cerita bahasa mudah. Tapi dia guna nama Pak Mat lah, Pak Mat. Pagi tadi kita minum, makan roti canai, tak kira lah nasi lemak ke dengan Pak Mat. Lepas subuh, Pak Mat ajak minum. Pergi. Okay, kita pun pergi. Lepas selesai balik, Pak Mat balik rumah dia, kita balik satu taman. Ya, jarak dia tak sampai 2 minit kita dengan rumah dia. Duduk sekejap. Ya, isteri Pak Mat telefon. Dia kata, "Tuan, Pak Mat dah pergi dah tak ada dah." Kita pun cakap, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Menangis-nangis dia telefon. Okey ya, faham ya? Jangan pula, "Tuan, Pak Mat dah tak ada dah pergi dah." Lah, pergi mana pula? Ni memang lambat faham. Kita pun bacalah, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Pak Mat dah tak ada, dah pergi. Bila? Baru 2 minit tadi. Kita pun ambil motosikal kita bergegas pergi. Tengok-tengok ada duk terlentang. Yang terlentang tu siapa? Pak Mat dah tak ada. Yang terlentang tu jasad Pak Mat. Mayat. Orang tak panggil jasad dah. Mayat. Jenazah. Pak Mat pergi mana? Pak Mat dah tak ada. Jadi dulu yang kita duk cakap dengan Pak Mat, duk minum air dengan Pak Mat tu, mana Pak Mat sebenarnya? Yang dah pergi tu. Yang tu bukan dia. Yang tu hanyalah mayat. Nak minum lagi dengan yang tu? Tak mau dah. Nak pergi bercakap-cakap? Tak dah. Kenapa? Dia dah tak ada. Dia dah pergi. Kalau begitu selama ni yang kita duk bercakap dengan dia, bersembang dengan dia, berjalan dengan dia, siapa dia yang sebenarnya? Yang sudah pergi. Itulah dia. Samalah kita ni. Puan-puan duk dengar saya bercakap ni, saya ni duduk depan puan-puan ni, tuan-tuan ni, yang saya rasa selesa duduk ni, sebab tuan-tuan masih ada. Kalau letak yang jasad-jasad sahaja, hakikat diri sudah tidak ada, kita pun tak nak duduk dalam ni. Puan-puan pun tak nak jemput lagi saya. Jadi siapa saya sebenarnya? Diri dalam. Jadi yang menjadi penghalang kita dalam kita berinteraksi dengan Allah, menyempurnakan kehambaan kita pada Allah adalah diri kita, diri yang zahir. Maka bebaskan diri zahir ni daripada diri batin kita. Itu maksud dia. Jadi jangan terlalu sangat mengikut kehendak zahir. Paksa dia sikit. Berlapar. Akhir sekali Allah Ta'ala paksa kita supaya berlapar. Namanya puasa di bulan Ramadan. Pasal tak? Allah nak bebaskan kita. Inilah. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan menjiwai tauhid.
Bulan Ramadan, bulan menjiwai rasa wujud Tuhan. Lepas tu kemuncak Ramadan merasai kehambaan. Rasa tak? Oh, subhanallah. Bulan Ramadan ni. Kita, tuan-tuan sekalian, kita sangat-sangat sujud syukurlah pada Allah. Terima kasihlah ya Allah. Sangat-sangat terima kasih. Bulan Ramadan inilah baru kita rasa sedikit diri itu hamba kepada Dia. Bulan lain tak tahu rasa apa. Saya rasa, ya Allah, kalau tak ada Ramadan, aku ni tak tahu jadi apa. Ya. Kejap jadi orang. Kejap jadi malaikat. Jadi jin pun ada kejap-kejap. Okey ya? Kadang-kadang mungkin jadi syaitan kadang-kadang. Betul ya? Syaitan ni kan daripada kalangan jin dan manusia. Minal jinna. Tiwana, jangan rasa kasar tau. Kadang-kadang kita ni Allah cakap, kita rasa kasar. Kita cakap lebih kasar pada Allah sebenarnya. Ya. Kadang-kadang cepat terasa. Dunia sekarang dia tak panggil terasa. Cepat koyak. Relax lah. Tenang lah orang cakap kan. Jangan cepat koyak. Allah yang cakap. Cuma kita hanya sampaikan. You ni I nampak dah macam syaitan ni. Oi, memang kalau cakap macam tu, tuan-tuan sekalian. Oi, putus kawan lah. Hari ni I buat perisytiharan kita dua. Putus selama-lama. Lah, relax lah. Ya. Tenanglah. Sebab tu kita kata kita ni kalau kita teliti, tapi kita tak tengok kawan. Sebenarnya kita tengok diri kita. Cuba letak kita depan cermin kejap. Letak, duduk. Cuba tengok betul-betul. Dah syaitan aku ni. Kenapa? Tak suka buat jahat. Hari-hari duk fikir nak buat jahat. Nak tipu orang, nak maki orang, nak hina orang. Kadang-kadang kan. Manusia. Tapi kadang-kadang rasa malaikat tau. Tak pernah rasa. Rasa malaikat. Ini masalah. Sebenarnya semua itu adalah masalah yang kita kena rasa hamba. Bila jadi hamba? Bulan Ramadan benar-benar kita hamba pada Allah. Mana bukti? Hamba ni kan mesti beribadah. Baru jadi hamba. Maka bulan Ramadan ini Allah meletakkan kita dalam tempoh ibadah yang paling lama. Daripada pagi tadi sampai sekarang ni 12 jam tanpa henti. Tiap-tiap hari pula tu. Kalau bulan lain ada. Tapi Isnin aja. Kemudian Khamis pula. Kemudian tunggu awal bulan. Kemudian tunggu tengah bulan. Tapi ini daripada awal bulan sampai akhir bulan. Bila lagi sebenar-benar hamba? Inilah. Jadi, okey. Perasan tak Allah pisahkan kita daripada apa? Daripada diri kita. Diri yang mana? Diri zahir. Allah pisahkan cara macam mana? Allah tak nak kita makan dan minum. Itu makna memisahkan tu. Malam pula, Allah pisahkan kita daripada tempat tidur. Tidur lewat, bangun awal. Ini yang kita duk belajar ni. Bila? Inilah Ramadan. Itulah yang tersurat dan tersirat di sebalik Ramadan. Dia adalah madrasah Ramadan. Madrasah apa? Madrasah tarbiyah. Membimbing dan mendidik kita secara langsung dan tidak langsung. Melayakkan kita, menyempurnakan kita sebagai hamba kepada Allah. Okey, selepas itu, ni, dekat dah wassalam ni. Tashhadhu. Apabila kamu pisahkan dirimu daripada dirimu, ketika itulah tashhadhu, nescaya kamu akan menyaksikannya. Dia guna perkataan syahada ataupun syahidah tu. Menyaksi dengan hati. Kalau melihat dengan mata, memandang dengan akal, melihat ra'a, memandang nazara, menyaksi syahada, yusyahidu, musyahadah. Diguna perkataan tu asalnya. Tashhadhu, ketika itu diri dalammu, rohmu, hatimu, jiwamu akan menyaksikan dia. Ketika itulah kita tengok langit, kita nampak dia. Nampak bahasa bercakap orang Melayu. Kita menyaksikan dia, bahasa Arab. Kita tengok bumi, kita tengok makanan, kita nampak Allah. Akhir sekali mulut kita kata apa? Alhamdulillah, ada makanan. Kita ni, alhamdulillah, dulu atau makan dulu? Orang yang awam, makan dulu baru alhamdulillah. Orang yang kenal Tuhan, alhamdulillah dulu baru makan. Lepas makan, alhamdulillah lagi. Tengok makanan tu dah alhamdulillah ada makanan. Sebab dia tak nampak sekadar makanan, dia nampak pemberi makanan itu. Itulah lain.
Kita ni 2 pinggan. Selagi mana tak sedawa, tak Alhamdulillah. Sebab apa? Tak rasa kenyang lagi. Dia kenyang satu hal, ada makan dan boleh makan, itu satu hal yang lain. Kita faham, makan, kenyang, barulah nak cari Tuhan untuk dilafazkan Alhamdulillah. Betul? Sama lah kita. Dahaga, minum air. Tak hilang, minum lagi. Sebenarnya, tengok air tu Alhamdulillah. Minum 1 teguk, Alhamdulillah. Minum 2, Alhamdulillah. Minum 3, Alhamdulillah. Dan selesai bau, Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Jadi sebab tu wali-wali Allah ni kan, dia nampak, dia menyaksikan. Sebab tu dia, orang yang mengenal Tuhan ni, dia tak sibuk dengan orang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh kenal. Orang ni kalau dia bercakap banyak taruh mana tentang Tuhan, dia mendakwa, dia kenal Tuhan, dia kata dia begini, tapi dia masih sibuk dengan orang, dia belum kenal Tuhan. Sebab dia kenal hanya sekadar akal dia tak kenal dengan hati yang sentiasa menyaksikan. Okey, kita ni kalau dah ada kekasih, tak nak dah. Tak payahlah orang lain nak cakap apa pun. Sorry lah, I dah ada kekasih. Betul kan? Ni ada kekasih, kejap mata ke situ, sejak ke sini, kekasih duduk sebelah. Itu pernah dengar cerita Rabi'atul Adawiyah? Saya rasa saya dah cerita, saya ulang lagi sekali. Tak apa ni bila-bila masa saja wassalam ni. Bila masa saja wassalam, habis kita hari ni. Rumusan tu bacalah ya. Tak ada masalah tu. Satu kali Rabi'atul Adawiyah didatangi oleh guru dia. Rabi'atul Adawiyah ni yang sampai ke maqam itu, beliau juga ada mursyid. Ni kita nak sampai ke sini mesti dengan mursyid. Boleh sekejap, kadang-kadang dia hilang balik. Boleh sekejap, hilang balik. Sebab kena ada pembimbing. Baik, maka satu kali dia punya mursyid dia, guru dia datang. Dia kata, wahai Rabi'atul Adawiyah, sebenarnya Raba'ah Adawiyah. Baik, dia kata ada seorang gubernur berminat untuk jadikan kamu isteri dia. Dia kata, wahai guru, saya tak nak. Gubernur ni tak cerita lah kalau zaman dulu. Aku tak nak. Tapi guru dia okey lah. Pergi sampai kepada gubernur tu, wahai gubernur, Rabi'atul Adawiyah tolak pinanganmu. Dia tak mau. Gubernur tu kata gini, tuan, boleh tak izinkan saya bertemu dengan dia? Mungkin dia tak tengok lagi saya. Dia memang rasa handsome lah tu. Orang tahu, kalau tengok, mungkin dia tak tengok lagi saya. Kalau dia tengok berdepan, saya pun minta dengan baik dengan dia kan, berdepan kan, mungkin dia nak. Okey. Dia pun datang. Bila mana dia datang, dia pun minta izin. Guru dia kata, izin. Okey, datang. Maka Rasulullah kata, dia pun okey, bolehlah saya bertemu dengan dia, dengan guru dia ada. Okey. Dia kata, kenapa, betul ke tuan nak jadikan saya isteri? Dia kata, betul. Saya ginilah. Sebenarnya saya tak mahu. Tapi begini, saya ada adik saya. Dia ada Rabi'ah ni, sebenarnya dia anak yang keempat. Rabi'ah tu yang keempat, anak keempat. Nama Rabi'ah. Yang anak pertama nama Rabi'ah itu salah dah tu. Ya, awal-awal lagi. Tapi nak ambil berkat okey lah. Kita ni tak kira berapa-berapa. Anak pertama nak bagi Rabi'ah. Rabi'ah. Okey dah, tak apa. Jadi dia ada adik-adik perempuan. Dia kata, adik aku ni lebih cantik daripada aku. Adik aku ni lebih solehah daripada aku. Lebih bertakwa daripada aku. Baik kamu kahwin dengan adik aku. Gubernur tu dah kena dah. Betul ke? Betul. Mana adik kamu? Tengok. Maka Rabi'ah kata apa? Tu sebelah tu. Dia pun tengok. Ya. Dia tengok. Rabi'ah kata, tengok. Dalam keadaan dia datang untuk bertemu dengan kita, katanya nak kahwin dengan kita, sempat lagi dia berpaling kepada selain kita. Tapi saya cerita ni, ada seorang tu dia datang, kalau macam tu Rabi'ah tu menipu lah. Tak, dia panggil hell lah, nak tahu seseorang. Saya ada adik, tapi memang dia ada adik beradik. Mana tu? Padahal dia dah tahu dah, dia datang tadi, dia bertiga je pun. Kita nak sebut begini, orang ni dia datang dengan guru Rabi'atul Adawiyah. Yang ketiga Rabi'atul Adawiyah. Ada siapa lagi di situ? Tak ada lah.
Jadi sepatutnya bila mana dia datang dan jiwa dan hati dia untuk meminang Rabi'ah Adawiyah, dia datang, dia fokus lah. Itu guru ni Rabi'ah Adawiyah, ni guru dia. Tiba-tiba Rabi'ah Adawiyah ni mesti dia uji. You datang ni nak apa? Nak kahwin dengan saya. Betul ke nak kat saya? Tapi dalam keadaan dia nak kat kita, dia sempat lagi memandang kepada selain kita. Sebab apa? Dah cerita cantik, dah cerita lebih baik, dah cerita apa? Syarah tambahan. Itulah lelaki. Maka jangan pernah biarkan hati lelaki keseorangan sampai dia merasai kesunyian. Maka duduklah dengan dia dan buatlah sepatutnya supaya dia sentiasa memandang kita. Itulah. Dia lelaki ni, saya tahu tak, kadang-kadang kita rasa terasing, kita ada keseorangan. Itu orang lelaki. Wallahualam, mungkin saya, mungkin lelaki. Ya. Kerana apa? Kerana kadang-kadang isteri itu, mungkin dia sibuk, isteri mungkin dia penat, kita tak menafi, tapi mungkin dia tidak berfungsi sebagai orang yang menemani betul-betul dengan itu. Contoh, dunia sekarang lagi dahsyat. Contoh, suami duk bawa kereta, kita duk main telefon. Kadang-kadang suami dia bawa kereta duk tengok jalan lagi, itu lagi. Kadang-kadang itu terlepas. Kita buat selamba je. Terlepas. Bawa elok-elok lah. Dia duk main telefon. Kalau ia pun, bang, depan tu simpang ni, kita nak pergi mana tadi? Okey, tak apa. Okey, tahu dah jalannya? Okey, tahu. Tak apa. Walaupun abang dah tahu, saya buka map. Saya buka Waze. Kita tengok. Abang, depan tu ada traffic light tu. Pelan sikit. Ada bonggak depan tu. Ada apa? Bumper tu depan tu. Contoh, ni kawan-kawan duk cerita. Saya pun tak apa, saya sampaikan. Saya sampaikan. Dunia sekarang betul, tuan-tuan. Suami buat kereta penat ni. Kita duk main telefon ataupun kita tidur. Tidur. Subhanallah. Kalau terasa je lah. Nak buat macam mana. Jadi kadang-kadang orang lelaki, walaupun dia nampak biasa tau. Tapi ada kadang-kadang dia terasa juga. Alah, macam puan-puan lah. Puan-puan duduk buat apa-apa. Puan-puan duduk kat dapur kan. Suami duduk kat itu. Suami duduk kat luar ruang tamu tu. Kita bergegah ke situ. Ya, kadang-kadang kita keluar, anak pula menangis. Suami pula duduk tengok bola. Gol. Ni memang masalah suami ni. Maka kita merasai bahawa kita tidak dihargai. Inikah kekasihku yang mendakwa akan mencintaiku sehingga kematian. Sehingga ke akhir hayat. Yang inilah masalahnya. Jadi kasih, itu kasih yang bohong. Cinta itu bohong. Bukan lelaki saja bohong, ramai perempuan juga pembohong. Sebenarnya, dia bukan masalah lelaki, itu masalah perempuan. Okey, baik ya. Cuma jangan sampai kita berbohong dengan Tuhan. Itu. Jangan sampai bohong dengan Tuhan. Jadi, wassalam. Habislah tajuk kita. Cuma ada lagi 10 minit. Saya bacalah, mengambil barakah. Muka 175 tu, rumusan. Baik, risalah ini membahaskan tentang proses penyempurnaan kehambaan seorang hamba. Inilah yang paling penting, ringkasan pertama, rumusan pertama. Kitab yang kita baca ni, membantu kita proses menyempurnakan kehambaan seorang hamba. Kita tetap hamba. Sempurna tak sempurna adalah kita hamba. Jadi kita kena ada tugas hamba dan sempurnakan kita sebagai seorang hamba Allah. Dengan cara mana? Membersihkan diri daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu tersembunyi dalam diri kita sendiri. Kerana kita melebihkan diri kita. Sebab tu kita belajar yang terakhir, pisahkan diri daripada diri kita. Seorang hamba itu masih dalam kekurangan dalam neraca kehambaan walaupun sudah beribadah. Jika masih terhijab dengan diri sendiri dan makhluk. Walaupun kita banyak sembahyang, banyak puasa, banyak baca Quran, masih dalam segala kekurangan, kalau kita masih lagi terdinding dengan makhluk dan diri kita sendiri. Sehingga tidak dapat menyaksikan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia panggil musyahadah. Yang kita sebut tadi. Tengok langit, hati ingat Allah. Walaupun kalau orang tanya, you tengok apa? I tengok langit. Kenapa you tengok langit? Cantiklah langit itu. Habis, kenapa? Yalah, mesti pencipta dia lebih cantik dan indah. Kadang-kadang orang tanya, apa masalah dengan langit? Yalah, cantiklah. Habis, apa masalahnya? Bukan masalah apa. Kenapa you ni tanya masalah ni? Ada orang ni apa masalah? Tak ada masalah pun. Yang kita nak bagi tahu bahawa betapa indahnya pencipta.
agungnya pencipta. Okey, maksud terhijab dengan makhluk adalah seorang hamba melakukan sesuatu termasuklah ibadah dan ketaatan, mendapat perhatian makhluk Allah dan bergantung hati kepada mereka dalam kehidupan. Ni salah satu hijab. Saya macam mana saya nak nilai saya sedang terhijab? Bila mana kita buat sesuatu masih lagi buat ibadah masih berinteraksi dengan makhluk. Sekarang orang lebih pentingkan apa, tahu tak? Pergi Mekah, yang pentingnya dapat konten. Yang penting konten, ada konten. Duduk kat Mekah, tidak ada tempat yang paling barakah, paling dekat rasa hati dengan Allah. Itulah tempatnya. Tempat lahir junjungan Nabi, tempat hidup baginda Nabi. Itulah, tiba-tiba kita duduk sibuk dengan followers. Nabi di mana di hati kita? Allah di mana di dalam jiwa kita? Inilah dunia yang ada ni. Jadi apa tu maksud tu? Itulah contoh-contoh hijab. Dan dia telah sedang dihijab, terdinding dia daripada Allah. Oh, subhanallah. Boleh ya? Jadi saya nak pergi nanti nak ambil gambar, boleh tak? Boleh. Ambil aja banyak-banyak gambar tu. Simpan untuk kenangan. Mungkin suatu ketika kita dah tak mampu dah nak pergi. Sekarang ni, dia akan sampai satu masa, kita sekarang boleh tawaf. Boleh tawaf lagi dekat Kaabah. Akan sampai satu masa kita nak tawaf Kaabah sebagaimana kita nak cium Hajarul Aswad. Sekarang, dulu nak cium Hajarul Aswad mudah. Sekarang subhanallah, berebut-rebut. Sebab tu, pergi boleh, cium boleh. Jangan sampai mudaratkan orang lain dan mudaratkan diri sendiri. Silakan. Minta dengan Allah. Okey ya? Tapi payah, susah. Ada rezeki betul-betul. Akan sampai satu masa, nak tawaf tu pun payah sebagaimana nak cium Hajarul Aswad. Apa maksudnya? Kan sekarang makin dibesarkan. Makin ramai. Makin dibesarkan, makin ramai. Sekarang kan duduk atas kursi roda kan, duduk relax, pusing. Kan dah jauh tu kan. Sebab itulah sekarang ada masa. Boleh dekat. Ambillah gambar. Tapi untuk kesimpanan diri, tengok gambar, ingat Allah. Tengok gambar Kaabah, kita duduk dekat Kaabah. Satu hari nanti kita terlantar. Harap-harap tidak. Tapi itulah hakikat kehidupan. Makin tua kita, makin sakit. Kita tengoklah gambar-gambar kita di depan Kaabah dulu. Tapi bukan ingat Kaabah. Hati kita datang ingat Allah. Menangis kita kerinduan kepada Allah. Bukan kerinduan kepada Kaabah. Okey ya? Kenapa nak pergi sangat ni? Rindu kat Kaabah. Itulah terhijab dengan makhluk. Inilah contoh-contoh. Kita bawa contoh ni. Contoh. Rindu dengan Kaabah. Bukan rindu dengan Allah. Kaabah tu kan rumah Allah. Sebab tu setengah ulama' ni jangan salah faham tau. Jangan salah faham. Banyak benda yang saya nak sampaikan tapi kadang-kadang saya skip. Takut orang, dunia sekarang dunia bahaya. Orang tunggu kita, orang spin. Ya, sebab kerja spin. Tak tahu akhirat nanti memang kenalah dia. Tapi moga-moga Allah ampunkan dia, Allah ampunkan kita. Sebab tu setengah ulama-ulama yang sudah sampai makam tertentu. Di mana rumah Allah katanya yang sebenar-benar rumah Allah? Hati kita. Allah itu di hati kita. Maka merindukan seketul hati yang merindui pemilik hati. Allah. Okey ya? Yang lebih-lebih tu, saya bagi peluang supaya tuan-tuan dan puan-puan baca sendiri. Allah, cukuplah insya-Allah. Ya, ada soalan tak ni? Saya tengok masa tu. Ada 2 minit ke 3 minit lagi. Ada soalan tak? Kalau ada. Tak ada ya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sini ada 2 hajat. Mohon doakan untuk ayahanda kepada Puan Zarinah ya, Puan Zarinah Fazil yang bernama Fadil Kadir bin Haji Tamam yang sedang sakit di Hospital Kuching, Sarawak. Okay, insya-Allah ya. Yang kedua, mohon doa ke atas Haji Azlan yang diuji dengan sakit kanser. Ni ada 2 insya-Allah ya. Dan niat juga kepada kita sendiri. Kadang-kadang kita nampak zahirnya sakit, nampak zahirnya sihat tapi sakit. Sakit tu ada 2, zahir dan batin. Hati yang lalai itu hati yang sedang sakit. Okey ya.
dan kepada kawan-kawan dan saudara-saudara kita lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaihi ya Allah Haji Azlan ya Allah, summa alaihi ya Allah Fazil Kadir ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardahum ya Allah, wa sahih ajsadahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini ya Allah, penuh dengan kemuliaan dan pengabulan doa ini ya Allah, kami berdoa khusus kepada Haji Azlan ya Allah, dan Haji Fazil ya Allah, dan kepada diri kami ya Allah, dan kepada orang-orang yang sakit di kalangan kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah khusus kepada mereka ya Allah penawar daripada penawarmu ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhanmu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sehatkanlah tubuh badan mereka ya Allah, buangkanlah segala perkara yang menyakitkan diri mereka ya Allah, jauhilah mereka daripada kesakitan ya Allah, tenangkanlah jiwa dan hati mereka ya Allah, berilah kesabaran kepada mereka dan kepada ahli keluarga mereka ya Allah, berilah keyakinan kepada mereka bahawa ujian yang mereka dah lalui ini ya Allah, kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang terindah dan terbaik kepada mereka ya Allah. Begitulah juga berilah keyakinan kepada hati kami ya Allah, di saat diri dan ahli keluarga kami diuji ya Allah, tambahkanlah keyakinan dalam hati kami ya Allah, bahawa Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang bernilai dan berharga untuk pertemuan kami denganmu, dengan dalam redha dan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, kami minta dan merayu kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan dan kecuaian kami ya Allah, maafkanlah segala kekurangan di saat kami beribadah kepadamu ya Allah, yang sudah pastinya kami banyak lalai ya Allah, lemahnya jiwa dan hati kami dalam berinteraksi denganmu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami khatam sebuah kitab yang ditulis oleh kekasihmu, awliya wali-walimu ya Allah, membicarakan tentang hubungan kami, interaksi kami sebagai seorang hamba kepadamu ya Allah. Dengan berkat kitab ini ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, Engkau sempurnakanlah kehambaan diri kami kepadamu ya Allah. Tanpa kekurniaan daripadamu ya Allah, kami tidak akan mampu menyempurnakan diri kami sebagai hamba kepadamu ya Allah. Letakkanlah dalam hati kami rasa cinta, rasa rindu yang mendalam kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, jadikanlah cinta yang mendalam, kerinduan yang mendalam kepada kekasihmu ya Allah, kerana kekasihmu itulah pintu untuk mengenalmu ya Allah, kekasihmu itulah kerinduan untuk merinduimu ya Allah, kekasihmu itulah kedekatan yang mengajar kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berkatilah pengajian kami ya Allah, berkatilah hidup dan mati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami, anak isteri kami, ibu bapa kami terutamanya ya Allah, menjadi ahli-ahli syurgamu ya Allah, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, sehingga hari ini kami gagal dalam menjadikan menjadi hamba-Mu yang sempurna ya Allah. Fasihkanlah lidah kami untuk kami membaca Al-Quran-Mu, untuk kami berinteraksi berbicara dengan-Mu ya Allah. Kuatkanlah tubuh badan kami ya Allah, untuk kami bangun malam sujud kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'azibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, seandainya Ramadan pada tahun ini, inilah Ramadan yang terakhir sepanjang umur kami ya Allah, Kau jadikanlah Ramadan pada tahun ini ya Allah Ramadan yang terbaik dalam umur kami, mencari bekalan dalam pertemuan kami denganmu ya Allah. Jadilah Ramadan pada tahun ini ya Allah Ramadan yang terbaik dalam sepanjang umur kami sementara kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.